Okey. So saya memang target nak mula dalam 8.30 macam tu. Dan kita pun dah pukul 8.30. Dan saya cuma nak bagi tahu, nak inform awal-awal kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Sebab saya pertama kali buat event berbentuk dalam skala kecil dengan tajuk yang spesifik, tetapi dalam vibe yang saya nak. Maksudnya yang saya dah lama impi-impikan lah. Tengoklah cahaya-cahaya lighting-lighting dekat Celsius ni kan. Saya datang pun saya akan duduk seorang-seorang, tak ada apa pun. Kadang-kadang datang nak beli tapi alamak kena duduk kejap lah kan. Sebab dia punya pencahayaan dia punya vibe dia sangat fulfilling. Jadi saya fikir kata kalau kita mulakan event dekat macam ni, yang vibe yang macam ni, mungkin bagus. Sebab kita dah 2 tahun tak ada event macam ni. Ada event tapi pakai Zoom. Setiap orang tempat beza. Ada bilik cerah, ada bilik gelap, macam-macam lah tempat. Ada yang masih duk cari line dekat bendang. jadi semua orang tak hanya berkongsi mesej yang sama tapi tak berkongsi perasaan yang sama kan. Jadi itu kehilangan kita 2 tahun. Jadi kita buat program-program macam ni untuk get back to the track ataupun merasai semula apa sebenarnya rasa berprogram bersama. Okey. So itu adalah program pertama saya dan saya terima kasih sangat-sangat kepada tuan-tuan perempuan. Sebab pertamanya saya takut bila nak buat event tu, kata ada orang nak datang event-event time-time macam ni, tak siapa-siapa kan. Saya pun up lah. Siapa nak datang event 20 orang. Kita tengok Nuri dah mesej, lupa ni tak up apa, link tak masuk. Saya pun masukkan link, tak tengok siapa tadi dah. Jadi saya kata saya takutlah kan silap kan. Jadi alhamdulillah, maksudnya ada sambutan dan juga ada sokongan daripada orang tentang program macam ni. Dan kepada mereka yang mungkin mengenali saya dekat IG ke dekat Facebook ke, saya dah beritahu dekat poster kan, kita punya event ni ada satu tajuk yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan perempuan semua, iaitu on gratitude. Saya tak sedap pakai bahasa Melayu tajuk tu, tak tahu sebab apa. On syukur. Dia jadi macam tak, saya tak, sebab saya kata on gratitude lah. Saya nak guna the words itself dan juga meaning dia. Dan kita buat style sharing session. Konsep format dia mudah aja. Saya akan bagi sedikit perkongsian saya dalam 20 ke 30 minit. Dan saya akan buka kepada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk tanya soalan, untuk bagi pandangan dan juga untuk apa-apa saja bentuk perkongsian yang boleh kita manfaatkan. Pokok utamanya adalah sharing. Itu sahaja. Dan saya tak nak jadikan benda ni ceramah ataupun tazkirah maghrib. Supaya dia tidak menjadi terlalu formatif dan dia tidak menjadi terlalu formal dan juga terlalu bersifat satu hala. Saya nak jadikan benda ni sangat santai walaupun kita memakai mikrofon dan juga kita duduk dalam keadaan macam theater city macam ni. Tapi saya nak dia punya vibe dia adalah santai. Dan topik yang kita bincangkan tu topik yang agak, saya memilih topik itu sebab saya nak pastikan dia agak spiritual sedikit. Kenapa? Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Dan juga kita nak ada masing-masing punya input. Mungkin Ain ke, mungkin Nurin ke, ataupun yang saya tak ingat nama dia, tak sempat tanya nama dia. Puan, nama puan daripada? Nadia, puan Nadia daripada mana? PJ. Semua datang. Saya ingatkan dekat-dekat aje kan, kita buat dekat PJ ni. Kelang, Shahla, PJ, Subang, Nilai. Tak tahulah, bolehlah bertanding siapa paling jauh kan. Tapi terima kasih sangat sebab saya tahu tenaga untuk drive, masuk dalam kereta, panjang lagi perjalanan aku ni kan. Nak membayangkan jam-jam dan trafik yang kita akan lalui tu hanya untuk satu event yang tak adalah besar, tak adalah siapa-siapa. Tapi mungkin kita rasa macam nak hadirlah event macam ni. Dan terima kasih sangat-sangat. Saya tak menjanjikan apa-apa melainkan sedikit ruang untuk kita berkongsi perasaan dan juga kejujuran kita masing-masing lah. Saya memilih tajuk gratitude ni tuan-tuan sebab dah lama dah saya fikir tajuk ni. Pertamanya saya ni jenis orang yang suka membedah satu-satu tajuk. Dulu dekat UIA, dekat saya punya universiti, ni orang-orang UIA tahulah kan, dekat Ilya apa semua. Kalau saya dah ada satu tajuk tu, saya akan cari kawan-kawan. Kalau saya tak cari kawan-kawan, saya jadi tak boleh hidup. Saya akan cari kawan, jom kita buat macam bincang sikit dekat kafe, aku ada tajuk aku nak kena share kan. Dan mereka ni memang sokong saya sebab mereka malas. Kan? Semua malas. Kata aku malas nak study macam. So saya bukannya study apa, mengaji pun kadang-kadang malas juga. Tapi kadang-kadang kita nak sangat-sangat ada
ada satu tajuk yang kita boleh mengupas dan kita boleh nak explore dalam-dalam. Jadi diorang ni lah yang layan-layan saya. Lepas tu mula-mula asal daripada kafe tu jadilah kelas. Jadilah itu memang saya hidup dengan program-program yang kecil begitu. Dan kita berkongsi lah tajuk-tajuk macam ni. Mula-mula sekali cerita pasal surah Al-Fatihah, lepas tu cerita pasal surah An-Nas, cerita kecil-kecil. Lepas tu diorang kata, lah pendek lah juga, kita buat panjang sikit. Surah apa? Surah Yusuf. Nah, saya kata tak boleh ni, kita kena buat pengampungan. Semua setuju nak pergi 2 hari 1 malam perkampungan, cerita pasal surah Yusuf je. Memang sungguh, memang betul-betul perkampungan lah, tak ada internet apa semua. Kan, jadi lah betul, itu pengalaman-pengalaman. Lepas tu, dan saya hidup dengan program yang sebegitu. Dan rupa-rupanya bila kita buat seminar ke apa, program kecil yang sebegitu lagi memberikan makna. Sebab kita boleh betul-betul heart to heart, kita boleh betul-betul intimate, kita boleh betul-betul menyampaikan sesuatu yang kita nak sampaikan. Itu yang saya sangat seronok bila kata ada event macam ni. Syahmi kata buatlah kat Celsius kan. Saya sangat suka, sebab itulah yang saya sangat-sangat rindukan. Kita dibantai oleh PKP 2 tahun. PKP mengajar kita paling banyak lah. Saya fikir PKP bukan hanya sekadar merampas pekerjaan kita tapi PKP juga telah pun merampas urusan-urusan kita. Dan kita belajar bahawa rupanya tak semua urusan itu penting, tak semua urusan itu harus kita tanggapi dan harus kita datangi. Rupanya sangat penting dalam hidup kita untuk kita menjadi bosan. Betul. Dan saya fikir balik, bila kita bosan, kita menjadi orang yang berfikir. Sebab kalau kita tak bosan, alhamdulillah ada kita akan ada banyak sangat urusan yang perlu kita fikirkan. Kadang-kadang kita tak memilih pun untuk memikirkan urusan tersebut. Notification keluar, kita dah kena datangi notification tersebut. Tiba-tiba ada urusan news keluar dekat sini, kita dah kena respon kepada news tersebut, komen dan sebagainya. Jadi hidup kita telah pun banyak urusan yang kita tak boleh memilih urusan mana yang kita nak selesaikan ataupun urusan mana yang harus kita datangi terlebih dahulu. Sampai kita terlupa untuk duduk dan berfikir dan merenung dan sekadar reflect diri sendiri. Dan saya kata, betul juga kan, ini yang kita hilang. Dan sebenarnya bila kita tengok balik sejarah, ada sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditauliahkan menjadi rasul hanya pada umur 40. Kenapa bukan sebelum itu? Kenapa bukan pada umur 25 habis grad universiti dia terus dakwah, ataupun umur 20, waktu tu mana ada universiti kan, remaja, semangat, tenaganya masih ada. Kenapa bukan pada waktu itu? Dan banyak ulama hurai, dan saya cari satu persatu kenapa. Sampailah saya menemui tulisan daripada Ramadan Buti, almarhum yang dah meninggal tu, sebab kena tembak tu, yang mengatakan bahawa kerana faktor yang paling penting yang diperlukan, proses yang diperlukan oleh Rasulullah adalah proses merenung dan berfikir. Bawa kambing keluar daripada kampung, pergi ke padang pasir, tunggu kambing tu makan air, minum air, makan apa yang ada. Nak buat apa? Merenung, memikirkan betapa indahnya hidup ini, betapa besarnya langit ini, betapa panasnya padang pasir ini, betapa tandusnya padang pasir ini. Balik, kemudian pergi pula ke Gua Hira nak mencari sebab kenapa masyarakat ni macam buat salah tapi tak rasa bersalah. Sebab apa? Sebab nak berfikir. Tidak ada satu hadis yang menceritakan apa yang Nabi Muhammad buat dalam gua tu, melainkan ada satu, melainkan hanya sekadar nak beruzlah. Beruzlah ni maksudnya berfikir. Sebab itu kalau ada orang kata Nabi buat macam ni dalam gua, tak ada. Tak diceritakan apa yang Nabi buat, melainkan Nabi datang hanya sekadar nak duduk dan nak sedikit mengasingkan diri daripada masyarakat, hanya untuk berfikir. Sense of reflection is very very important. Dan benda tu yang kita hilang. Sebab bila saya tengok balik pula, saya tengok surah Al-Kahfi, di antara salah satu dajjalik elemen, dajjalnya tak ada lagi dekat akhir zaman ni. Dajjalnya ialah hadis kata dia akan turun dengan mata satu dan sebagainya tu, walaupun orang kata itu hanyalah simbolik. Tapi dajjalik elemen tu dah ada. Antaranya adalah datangnya akhir zaman, dia akan merampas kesempatan untuk kita berfikir, kesempatan untuk kita hanyalah sekadar duduk dan tak buat apa-apa. The ability just to sit down and do nothing and just to reflect. Itu yang kita hilang. Dan itu sebenarnya yang menyebabkan kita menjadi sangat serabut hidup kita.
Antara sebab kenapa kita menjadi sangat anxious, sangat takut, sebab kita terlalu banyak berurusan dengan urusan-urusan kita pun tak tahu kenapa kita mendatangi urusan tersebut. Distractibility is one of the orang kata apa, the worst and dangerous enemy tau. Distractibility, gangguan-gangguan. Dia mengganggu kita. Kita bangun pagi, kita sembahyang subuh, lepas tu kita keluar kerja. Selesai kerja. Orang tanya kita, tadi subuh sembahyang baca surah apa? Kita pergi masjid kan? Orang tanya, tadi imam baca surah apa? Kita tak ingat. Saya tersentak bila saya pergi maghrib. Balik-balik isteri tanya, imam baca masjid apa? Imam baca surah apa tadi maghrib? Saya tak ingat. Saya kata, kenapa aku tak boleh ingat sedangkan aku pergi? Dan ini sangat-sangat mengganggu saya sebab saya sangat rasa bersalah lah. Solat, alhamdulillah lah, selesai lah kan satu kewajipan. Tapi tak mengingati dan tidak hadir dalam solat tersebut secara spiritual ataupun secara kesedaran yang betul-betul. Jadi saya terduduk, saya memikirkan kenapa aku tak boleh jawab soalan isteri saya ni kan. Menyebabkan saya kata, this is something wrong. Dan saya dapati bahawa yang hilang itu adalah diri kita sendiri. Yang kita buat selama ini, apa yang disebut oleh Hamzah Yusuf sebagai the spiritual Alzheimer. Kita dalam keadaan nyanyuk secara spiritual. Kita tak menyedari apa yang kita buat. Kita ambil wudu, kita basuh tangan, basuh kaki, apa semua, tapi kita tak tahu pun kenapa kita kena buat semua benda tu. Dan kita menjadikan amal ibadat kita itu sebagai satu rutin, bukan sebagai satu kesedaran bertuhan kita. Kita tak dekat dengan Tuhan apabila kita solat, tu dalam bahasa mudahnya. Kita tak mengenali Tuhan dengan lebih mendalam dan dekat walaupun kita mengulang solat yang sama setiap hari. Jadi solat hanyalah sekadar satu to-do list kita harian, bukan ruang untuk kita menyedarkan diri kita yang kita ni ada Tuhan. Jadi solat itu tidak menyembuhkan kita, dia hanya sekadar satu to-do list yang kita buat pada ikut waktu tertentu sahaja. Dan ini ditegur oleh seorang sarjana besar, iaitu Al-Ghazali. Dia kata akhir zaman nanti kita akan hidup, kita akan bermusuh bukan dengan syaitan, tapi dengan diri kita sendiri. Diri kita yang satu lagi yang sibuk dengan macam-macam urusan, tapi lupa bahawa dia telah pun kehilangan. Kehilangan terbesar dalam umat ini, kata Al-Ghazali, adalah kehilangan kesedaran bertuhan. Tuhan dia tak hilang, kita sedar kita ada Tuhan kan, Allah, tapi kesedaran bertuhan tu hilang. Saya bila pada waktu tu saya baca, kata Al-Ghazali inilah satu-satunya ulama yang menjawab banyak persoalan tentang hati kita. Dan Al-Ghazali sebut lagi, dia kata kenapa kita kehilangan kesedaran ini? Kerana kita lupa untuk bersyukur. Tu mai tajuk tu. Bila dia kata lupa untuk bersyukur tu, dia kata li'anna fina, dia kata naqsus syakur. Okey. Naqsus syakur maksud kekurangan, kurangnya perasaan bersyukur. Saya kata dia titik kat situ. Al-Ghazali dia tak mengurai lagi panjang apa yang dia tulis tu. Boleh cek dalam buku dia, apa nama Penyelamat dari Kesesatan. Buku antara buku dia macam autobiografi tapi ada wacana-wacana dia. Saya cari balik dalam buku Ihya Ulumuddin dia yang panjang tu, menghurai perihal syukur pun tak panjang. Sampailah ada satu naskah yang ditulis oleh Al-Ghazali yang cerita pasal tasawuf. Dia menghuraikan, dia kata syukur adalah tentang apa yang kita lihat dalam diri kita. Cukup sampai setakat tu. Saya tak jumpa lagi mana-mana huraian Al-Ghazali, ataupun saya memang kurang lagi membaca Al-Ghazali. Sampailah saya jumpa pula seorang ulama, Hamka. Jadi bila rupanya Hamka jumpa kitab yang saya tak jumpa. Hamka kata antara salah satu sebab kenapa kita kehilangan adalah kerana kita kurang melihat ke dalam diri kita. Dalam buku tasawuf moden, saya menghuraikannya dalam bahasa saya lah, saya tak mengingat dengan tepat apa yang Hamka sebut. Tapi Hamka ada sebut perkataan ni, yang ada itu sudah harapan. Hamka kata yang kita ada itulah harapan yang sebenar. Bila kita terlalu mengharapkan apa yang tiada, kita akan jadi berkejar-kejaran. Kenapa kita rasa takut, kenapa kita rasa gelisah, adalah kita selalu mengharapkan apa yang tak ada. Sedangkan syukur adalah tentang mengharapkan apa yang kita ada. Dan inilah sebab kenapa akhirnya kita mengulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari Alhamdulillah. Kalau kita tak baca wirid, kalau kita tak sambung dengan solat sunat ke apa, maksudnya kewajipan saja, 5 kali kita solat satu hari, kita akan membaca surah Al-Fatihah tu 17 kali. 17 kali.
Setiap rakaat dah wajib. Siapa-siapa tak baca surah Fatihah, solat dia tak sah. Dan dalam surah tersebut kita akan mulakan dia dengan alhamdulillah. Ada mazhab kata alhamdulillah adalah ayat pertama, ada mazhab kata alhamdulillah ayat kedua. Bismillah adalah ayat pertama. Kedua-duanya ada hujah dan juga pandangan masing-masing. Tetapi hakikat yang kita boleh terima adalah alhamdulillah tu memang kita kena baca. Dan alhamdulillah adalah satu ungkapan yang kita baca untuk apa? Untuk mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah dapat makan kopi malam ni, makan kuih malam ni. Tapi dalam surah Fatihah tidak ada apa-apa kenyataan sebelum alhamdulillah. Kita terus ucap alhamdulillah tanpa ada apa-apa kenyataan sebelumnya. Seolah-olah macam kita kena tertanya, kenapa kita kena tiba-tiba ucap alhamdulillah? Kenapa kita kena berterima kasih kepada Allah? Sebab Allah meninggalkan ruang itu untuk kita lihat apa yang telah kita ada. Dan kita membaca alhamdulillah dalam solat kita adalah sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah. Bukan kita mencari apa yang tidak ada. Kita solat kerana kita sedar, aku masih hidup. Kita solat kerana kita sedar, aku masih lagi boleh bernafas, kan? Kita solat kerana kita sedar, aku masih ada kawan-kawan, aku masih waras, aku masih lagi ada orang yang sayang kat aku. Rupanya kehidupan kita seharian itu manifestasinya adalah bila kita solat dan kita mengungkapkan alhamdulillah. Dan kita mengatakan bahawa alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita terus mengungkapkan alhamdulillah, kita menyebut Allah sebagai Tuhan, dan kemudian kita mengulang perkataan yang maksudnya sama, iaitu Tuhan, Rabb. Bezanya adalah bila kita mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan Tuhan yang telah memberikan kita macam-macam. Bila kita masuk Rabbil Alamin, kita mengatakan bahawa Tuhan itulah yang telah membimbing aku untuk sampai ke tahap ini. Sebab Rabb dalam bahasa Arab dia bukan hanya Tuhan. Dia bermaksud pendidik, pembimbing. Dalam bahasa Arab dia panggil Rabbatul Bait. Maksudnya apa? Suri rumah. Kan? Lagi apa lagi? Rabb, murabbi. Kan kita panggil kan murabbi. Kenapa kita panggil dia murabbi kita? Sebab dia mendidik kita. So perkataan Rabb tu pada hakikatnya maksudnya mendidik, membimbing, yang memegang tangan kita, membawa kita daripada satu titik kepada satu titik yang lain. Jadi kita menyebut dua sekaligus dalam satu ayat. Kita memanggil Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah kerana dia telah memberikan kita sesuatu, dan kita menyebut dia Tuhan yang telah membimbing kita daripada yang tak boleh, yang tak melihat apa yang kita ada kepada melihat apa yang telah kita ada. Jadi itu simple je perkataannya, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita telah pun tembak dua dekat situ. Dan alhamdulillah pun ada dua maksud. Satu asyukru, kita berterima kasih. Satu lagi al-madhu, kita memuji. Ada orang yang kita terima kasih tapi kita tak perlu puji dia. Dia bagi kat kita something. Terima kasih sangat-sangat kan, tolong. Tapi kita tak puji dia pun. Ada orang kita puji dia, kita tak perlu terima kasih kat dia. Baiklah dia ni, handsome lah dia ni, tapi kenapa kita nak terima kasih dekat dia? Sebab dia tak bagi kita apa-apa kan. Tapi Tuhan, kita ucap pujian kepada dia dan kita ucap terima kasih kat dia sekaligus. Sebab tu ungkapan yang kita amalkan adalah alhamdulillah. Bukan hanya sekadar asyukurulillah. Walaupun nanti kita akan jumpa banyaklah perkataan la'alakum tashkurun dalam Al-Quran kan. Tapi that's how powerful perkataan tu tau. Bila kita ungkapkan tu, kita meletakkan Tuhan tu di kedua tempat. Satu, kita kena puji dia sebab dia telah menciptakan macam-macam. Yang kedua, kita berterima kasih kepada dia sebab dia telah menciptakan kita. Kan nampak tak? Kemudian kita sebut dia sebagai Tuhan yang membimbing kita daripada satu titik ke satu titik yang lain. Tak kiralah apa saja masalah kita. Saat kita menyebut Rabbil Alamin, kita telah mengatakan bahawa Tuhanlah yang membimbing kita untuk keluar daripada masalah tersebut. Tak kiralah apa saja bentuk lembah yang kita turun, dalam macam mana pun lembah itu, bila kita sebut Rabbil Alamin je, confirm. Kita dah yakini bahawa Tuhan akan bimbing kita keluar daripada lembah tu. Hanya daripada word Rabbil Alamin. Sebab tu bila kita jumpa perkataan Rabb dalam Quran, kita kena perhati. Ini lain. Ayat ni lain. Bila kita jumpa perkataan ilah, lain. Ayat ni lain. Sebab kedua-dua ayat tu berbeza konotasi dia. Sebab tu saya nak cerita. Dalam pula saya punya penceritaan saya nak. jadi saya minta maaf kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan angkat tangan. Saya kalau cerita dia jadi ke dalam, patutnya relax sudahlah kan. Bukan di kelas kan. Jadi itu konsep saya lah, Rabbil Alamin. Dan sebab tu bila bercakap soal syukur ni, saya dah lama dah nak cerita. Silakan masuk puan, duduk enjoy makanan. Kemudian kita belajar lagi dalam Quran. Selepas kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan masuk kepada surah-surah lain. Dalam surah Al-Baqarah, kita akan belajar bahawa di antara salah satu sebab kenapa syaitan, cerita awal kita belajar dalam surah Al-Baqarah, syaitan dihukum oleh Allah turun. Bukan, syaitan dihukum oleh Allah kerana tidak sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam dihukum oleh Allah turun ke muka bumi.
Kedua-duanya mempunyai satu masalah, iaitu syukur. Syaitan tidak bersyukur. Syaitan tidak merasa bahawa dia tu perlu lebih kecil daripada Adam. Dia rasa dia perlu lebih besar. Dia dibuat daripada api, ini hanyalah dibuat daripada tanah. Apa masalahnya? Bila kita rasa kita harus lebih besar daripada orang dan harus diiktiraf lagi besar daripada orang, apa masalahnya? Masalahnya kerana kita tak merasa bahawa kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Ego adalah the problem of syukur. Ego, arrogant, rasa diri perlu tinggi daripada orang lain, itu adalah masalah krisis kesyukuran yang betul-betul tinggi. Kita rasa hebat daripada orang kan, sebab kita tak merasa bahawa rendah tu adalah nilai kesyukuran yang sebenar. Kita tak rasa bahawa bila kita ada something, kita rasa bersyukur sebab kita, aku perlu lebih tinggi. Dan sebabkan itulah Allah hukum dia. Nabi Adam, Allah letak dia dalam syurga. Allah letakkan satu larangan, jangan makan buah itu. Apa lagi nilai nikmat yang kamu nak selain daripada syurga? Masuk syurga, kita betul ingin masuk syurga. Kalau dia tak makan buah tu, kita dah ada kat syurga dah kan. Apa lagi nikmat yang kamu nak daripada masuk syurga? Dah sebesar-besar nikmat dah. Tapi kerana tidak bersyukur dengan nikmat itu, kamu nak langgar satu arahan yang spesifik yang memang Allah larang ini, maka kamu dihukum. Bermulanya manusia ini dihukum adalah kerana kita lupa untuk bersyukur. Bermulanya iblis dihukum adalah kerana dia lupa untuk bersyukur. Syukur is our crisis today. Dan saya lihat syukur ini kalau kita tengok balik dalam perspektif yang lagi luas daripada ini. Puan kalau nak order kopi, order je tau. Angkat tangan, nanti dia orang datang. Makan, enjoy. Betul, kesian. Bagi tau kat puan, lapar. Ni apa nama ni, banyak lagi ni kat sini ni. Jangan lupa capai-capai tangan tu. Saya kalau cakap saya lupa nak ingatkan, jadi saya ingatkan. Apa pun ambil lah weh. Semua. Ambil lah ni, sedap ni. Makan habis tau. Kat mana dah tadi kan? Lah kat pukul 9 kan. So krisis yang kita sedang hadapi sekarang adalah syukur. Kita lack of gratitude. Dalam Quran Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Okey, saya nak cerita sikit pasal ayat ni. Ni konsep saya yang paling best, yang saya sendiri paling best rasa bila saya baca adalah saya cuba nak mudahkan cara saya menjelaskan ni. Kalau perempuan tak faham, angkat tangan tau. Bila Allah sebut lain, perkataan lain dalam bahasa Arab membawa maksud kamu harus melakukan A untuk mendapat B. Meaning, lain itu adalah syarat yang kita mesti ikut dia punya formula. Okey, contohnya la in syakartum la azidannakum. Syarat pertama adalah syakartum. Syarat kedua adalah la azidannakum. Dia tak boleh terus lepas la azidannakum. Kalau kamu tak ikutlah syakartum tu, kamu tak akan dapat la azidannakum. That's the formula. So perkataan lain bila kita jumpa dalam Al-Quran, dia membawa maksud syarat yang mesti wajib kita turuti formulanya. Maksudnya tak boleh lepas. Tak boleh langkau syarat itu. Tak boleh break the rule. Tak boleh tak ikut peraturan itu. Itu satu. Yang kedua, perkataan lain juga adalah satu bentuk jaminan. Bila kita follow satu syarat, confirm kita akan dapat this one. Maksudnya dia tak akan ada kebarangkalian tak dapat. Tak ada. There is no doubt yang kita akan dapat the result. Confirm kita akan dapat hanya bila kita ikut formula itu. So pertama, dia wajib ikut formula. Yang kedua, dia adalah satu jaminan bahawa the result kita akan dapat bila kita ikut formula tersebut. Okey, selesai perkataan lain. Allah kata lain syakartum, bila kamu bersyukur. Syakar ni perkataan siapa yang bahasa Arab sini kalau ingat-ingat, verb ke nouns? Kalau siapa-siapa ingatlah. Tak ingat verb, kata kerja. Syakartum, kata kerja. Kata kerja ni bila dalam Al-Quran dia ada 3 maksud. Saya ni dah dalam sangat dah, saya cuba ringkaskan. Satu, kata kerja bermaksud ia tidak ada apa-apa makna, hanya sekadar faham. Dia hanya menimbulkan makna pada tindakan dan juga pada perbuatan. So bila Allah kata wa aqimus solah, faham solat tak penting, buat solat. Faham solat penting, aku tahu solat ni wajib, tapi buat tu baru dikira. Faham tak maksudnya? Dia hanyalah accountable bila kita buat. Sebab tu dia datang dalam bentuk verb. Yang kedua, dia tidak hanya datang sebegitu sahaja. Dia datang dengan karakter di mana kita harus melakukannya kepada sesuatu ataupun kepada seseorang ataupun kepada Tuhan. Okay, contoh, bila kita buat sesuatu, kita mesti buat ia kepada siapa?
Sebab tu perkataan tindakan tu penting. Bila Allah sebut verb, maksudnya kita kena tahu bahawa kita adalah pembuat dan yang menerima itu adalah Allah. So kita kena ingat bahawa kita tak buat saja. Kita buat adalah kerana Allah. So dia mesti ada tujuan dia siapa. Itu nombor 2. Dan nombor 3, ini penting. Perkataan verb kalau dia datang dalam bentuk dia panggil past tense. Syakarta ni past tense. Maksudnya dia mestilah datang dalam keadaan di mana dia mestilah kita angkat dia ataupun kita buat dia dulu. Dan kita mesti buat dia secara berulang kali. Okey, faham ah? Contohnya begini. Bila Allah datangkan perkataan wa aqimus solah. Aqimus solah tu dia bukan verb yang past tense. Dia adalah verb yang instruction. Meaning, walaupun kita start buat esok, nilai dia tinggi. Tapi syakartum, dia adalah verb yang past tense. Meaning, kalau kita mula bersyukur pada hari ni je, nilai dia tak sama dengan apa yang dengan syukur yang kita buat 10 tahun lalu. Dia mesti dibuat secara berulang kali. So, perkataan verb yang datang dalam past tense, dia lagi bernilai bila kita buat berulang kali. Tu faham tak dia punya word tu? Okay. So, bila lain syakar, dalam sangat. Lain syakar tu maksudnya kamu haruslah bersyukur. Itu bahasa biasalah kita terjemahkan. Tapi kalau kita go deep lagi, kamu haruslah selalu bersyukur dan menyatakan tindakan kepada kesyukuran kamu dan menunjukkan bahawa kamu bersyukur dan terus bersyukur. Baru selesai terjemahan satu ayat. La azidannakum. Okey, perkataan la azidannakum ni saya akan hurai. Lam di sini maksudnya apa? Lam di sini maksudnya dia adalah sambungan kepada lain. Lam di situ adalah sama dengan. Bahasa mudahnya sama dengan. Lain tadi tambah tolak, lam sama dengan. Lam adalah jawapan. Lam adalah jaminan. Kalau kamu follow syakartum, kamu akan dapat la azidannakum. Kalau tak ada lam ni, tak ada kepastian kita akan dapat kata la azidannakum tu. Tapi once bila ada lam, kita akan dapat la azidannakum. La azidannakum ni maksudnya apa? Akan aku tambahkan lagi. Okey, saya nak cerita kat sini the word ni dia punya powerful. Perkataan tambah dalam bahasa Arab adalah zada ataupun yazid ataupun ziyadah. Mai mana tiba-tiba ada nun dekat sini? La azidannakum ni mai mana? Okey, nun di sini saya nak cerita cepat aje. Nun at-taukid. Nun at-taukid ini adalah nun yang datang untuk membawa maksud berganda-ganda. Bila kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi berganda-ganda sampai tidak ada had. Tu hanya kerana perkataan ataupun huruf nun sahaja. Because of the word nun tu, the perkataan tambah tadi tidak ada had. Kamu syukur satu kali, syakartum tu satu kali. Kemudian Allah akan bagi 1000 kali ataupun beribu-ribu kali ataupun berjuta kali yang tidak ada hadnya. Kalau nak order je tau, angkat tangan order je. Santai je. Saya macam nampak macam formal tapi saya datanglah nak order. So faham tak dia punya powerful word tu kan. So kita sebut dah sekali ni syakarnya tadi. Tapi Allah kata once kamu sebut je, kamu buat je, kamu syukur je sekali. Kamu syukur je. Aku akan tambahkan unlimited accounts aku akan bagi kepada kamu. Unlimited resources aku akan bagi kepada kamu. So boleh faham tak dia punya structure syarat tu. Padahal kita syukur sekali je. Kita mungkin hanya kerana kita minum kopi yang sedap ni kita kata alhamdulillah. Tapi Tuhan janji hanya kerana kita mengatakan alhamdulillah tu walau sekali, dia punya datang balik kepada kita tu, aku akan tambahkan lagi nikmat kamu itu beribu-ribu kali sampai tidak ada had. La azidannakum. Sampai hadnya hanyalah bila wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sampailah kamu memilih untuk mengkufuri, maka dekat situ azabku amatlah pedih. Tapi bila kamu mula bersyukur, aku akan tambahkan lagi. Mafhum mukhalafah dia ataupun reverse understanding dia adalah bila kita start complain, kita akan banyak lagi lah benda nak complain. Itu dia punya reverse understanding. Dah simple. Bila kita start terima kasih, banyaklah benda kita dapat. Bila kita start complain, banyaklah benda kita nak complain. Traffic jam, contohlah kan, minyak naik, kita banyaklah benda nak complain because kita dah start dengan complain tu. So dia punya syarat dia macam tu tau. So kita kena ubah perspektif tu. Instead of complain, cuba untuk bersyukur dengan apa yang telah kita ada. So kita akan tengok dia punya cycle dia tu macam mana. Kita akan nampak bahawa hidup kita akan mula berubah bila kita start untuk bersyukur supaya dia akan datang balik. So okey, boleh follow kan? Tuan-tuan boleh follow kan saya punya ni. Dah macam tazkirah maghrib ya. Alhamdulillah.
Kalau nak tambah lagi kopi silakan. Kalau yang tak cukup kopi ni kan, nampak je tak cukup tu kan, tambah lagi kopi, angkat tangan, nanti waiter akan datang. Dan jangan segan-segan, saya memang nak buat bagi dia santai-santai. Okey. Ada yang bagi tahu kat saya sesat, saya tak pastilah sesat dia tu tak mana. Takut sesat dekat Ayok Mall pula. Okey. So silakan makan Nurin. So boleh follow saya punya sedikit sharing tu. Saya cuba nak relax sikit, tapi macam tak relax lah pula kan. Minta maaf kalau dia terheavy sikit, tapi that's how we understand syukur lah. Saya sebenarnya nak elaborate panjang lagi, sebab saya nak buat lagi banyak event ataupun session yang macam ni, yang kita boleh explore the words ni dengan lebih mendalam. Ada banyak perkataan dalam Quran yang membawa maksud terima kasih ataupun syukur. Alhamdulillah, Allah sebut kan. Alhamdulillah tu sendiri ada bermaksud syukur. Asyukrulillah la'alakum tashkurun. Syakur. Kita akan jumpa perkataan ni kan. Iz hadaina tak ingat dah ayat dia. Iz hadaina sabila imma syakira wa imma kafur. Okey. Aku akan berikan petunjuk kepada kamu, sama ada kamu nak bersyukur atau kamu nak kufur. Okey, apa beza perkataan syakiron dengan syakur sebagai contoh? Itu saya nak explain kat situ. Syakiron adalah mereka yang tak konsisten dalam bersyukur. Simple lah ayat saya. Syakirah adalah mereka yang tak konsisten dalam bersyukur. Dia mungkin bersyukur, Allah menerima syukurnya itu, tapi dia lupa selepas itu. Syakur adalah mereka yang always go by another level, next level punya syukur. Dia kata aku tak cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah, aku nak kena memberi kepada orang. Itu syakur. Allah kata sebab tu bila Allah dia sebut Allahu Syakur, Allah tak sebut Asy-Syakir, sebab Allah Tuhan yang bukan hanya sekadar berterima kasih kepada hamba-hambanya, tapi Tuhan yang memberikan lebih banyak kepada hamba-hambanya. So level yang kita kena follow, pertama sekali Syakir, yang berterima kasih. Yang seterusnya adalah Syakur, yang bukan hanya sekadar berterima kasih, tapi memberi semula kepada mereka yang memerlukan. Okay. So ada dua word kat sini. Nanti saya akan, kalau ada kesempatan lepas ni ke ataupun event-event lain, saya akan hurai kenapa ada perkataan la'alakum tashkurun, kenapa ada dekat dalam konteks. Kenapa bila kita baca ayat puasa, bila Allah sebut syahr Ramadan allazi unzila fi Quran tu, last sekali la'alakum tashkurun. Tapi kutiba alaikumusiyam la'alakum tattaqun. So apa beza dia kan? Nanti kita akan belajar konteks bila Allah memanggil hamba-hambanya sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bila, dekat mana, cerita mana, apa konteks dia. Saya teringin nak pergi semua tu, tapi kalau start malam ni pukul 12 tak habis-habis lah kan. Kan? Dia punya perkataan syukur saja kurang-kurang ada 200 lebih dalam Quran. Perkataan syakur ada kurang sikit daripada perkataan syakir. Perkataan asyukru ataupun noun itself, kata nama itself ada lebih daripada 70 kalau kita betul-betul telusuri. Perkataan alhamdulillah lagi banyak lah. Alhamdulillah. Dan perkataan alhamdulillah ni banyak dikaitkan dengan Tuhan, sebab Tuhan suka kalau hamba-hambanya memanggil begitu. Alhamdulillah, bukan hanya sekadar Allah, tapi memanggil segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah. Jadi kita ada mesej yang kita panggil Tuhan itu. Dan Tuhan memulakan surah Al-Fatihah sebagai Alhamdulillah, bukan Subhanallah, bukan Masya Allah. Kerana the foundation of being a good servant adalah bila kita betul-betul faham, okey, aku kena banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab tu saya kata kalau kita mula untuk bersyukur, kita akan tak ada lagi sebab untuk kita mengejar apa yang tak ada ataupun komplain. So dia macam perspektif baru tau. Bila kita letakkan syukur ni sebagai kita punya foundation, kita akan lihat benda-benda kecil dalam hidup kita ni dengan makna, bukan lagi dengan sesuatu yang hanya yang perlu kita uruskan. Benda-benda kecil dalam hidup kita ni, hatta bila kita mampu untuk memilih baju kita pakai, bila kita mampu untuk memilih kerja yang kita nak buat, bila kita mampu untuk memilih kawan yang kita nak berkawan, bila kita mampu untuk pergi ke mana yang kita nak pergi, mampu untuk membuat pilihan A, B, C dan D, adalah the base of gratitude. Itulah syukur yang sebenar. Sebab zaman Nabi dulu, pilihan terhad. Sahabat nak buat apa? Declare Islam, terus kena halau. Turun wahyu, keluar daripada Mekah. Apa pilihan yang ada? Keluar. Dalam keadaan pilihan terhad itu pun, mereka menjadi sahabat ataupun hamba yang sangat bersyukur. Dan kita hamba yang banyak pilihan, tapi kita akan jadi payah nak bersyukur. Sepatutnya dia ada way around kan.
So itu antara benda-benda yang kita belajar. Banyaknya pilihan, patutnya kita akan menjadi banyak bersyukur. Sebab bukan senang nak ada pilihan. Ramai orang tak ada pilihan dalam hidup ni. Kita buat event, Ain tahulah kan, kita buat projek tentang kita bantu orang yang sedang struggle mental health. Kadang-kadang saya sedih baca cerita, sebab kadang-kadang at that moment tu mereka tak ada siapa-siapa dah. Macam dah pergi dah jumpa terapis, tengok psikiatris, tengok psikiatris bagi ubat. Tengok ubat tu kena bayar tambahan, sebab bukan semua ubat free. Masa bayar, masa nak pergi session tu dah ada duit. Rupanya ubat lagi mahal daripada session. Tanyalah siapa-siapa yang pernah ada pengalaman ni, Ain ke siapa depression. Teruk ubat ni, harga dia mencecah lebih daripada 400, 500, 600. Dia dah bayar dah kan session tadi. Jadi siapa je nak cari? Nak cekau mana duit tu? Jadi bila kita buat dan mereka bantu, tolong saya tengah tunggu dekat farmasi ni. Yang tengah tunggu kami uruskan payment ni kan, kita duk kalut buat benda lain. Allah mak, macam mana? Tapi kita tahu dia dalam keadaan tu. Apa nama staff saya, Ain, dia Faiz tolong, Cik Faiz tolong, Abang Faiz tolong ni, kata dia dah tunggu kat farmasi. Saya kena berhenti kereta tepi jalan, bagi dulu sumbangan dekat dia. Sebab kita tahu bahawa dia tak ada pilihan macam kita. Saya ada pilihan boleh berhenti kereta tepi jalan. Dia tak ada pilihan, dia duduk dekat situ, dia tak boleh balik. Ubat dia kena makan. Psikiatris kata wajib pakai ubat, kalau tidak yalah psikiatris je yang boleh set ubat pun kan. Jadi saya fikir, kata lepas pada tu okey selesai, okey dah selesai, dia pun tunjuk resit dah bayar, okey dia boleh balik dengan tenang. Itu je. Hanya kerana itu saja kita belajar bersyukur. Kita dia tak ada pilihan dalam hidup dia. Dia cari dah duit nak pergi jumpa dengan pakar, tapi lupa-lupa dia lupa pula ada lagi satu yang dia kena bayar, iaitu ubat. Ubat ni unexpected. Ain tahulah ubat ni unexpected. Kita tak tahu kondisi kita sampailah pakar tu kata okey ni adalah ubat-ubat yang kena makan. Dan biasalah kerajaan kita ni pun satu hal lah kan, tak semua ubat dia bagi free. Banyak gila ubat kena bayar. Banyak kali dah strugglers ataupun patient yang kita bantu sangkut dekat farmasi, dia tak expect ubat semahal itu. Dia ingat beli ubat Panadol RM30 settle, RM40 settle. Tak ada. Kalau ubat-ubat yang mental health ni memang ke atas lah. Tambah-tambah dia banyak pula kan. Dia ada macam-macam spektrum. Ni ubat ni kita pernah bayar sampai 800 dekat PPUM hanya kerana ubat. Dia kata, saya terkejut tengok jumlah ni. Saya kata ni scam ke? First time. Saya call kawan-kawan farmasis, yang cuba tengok ubat ni scam ke? Ada ke nama ubat ni? Saya pun google. Lepas dia reply, memang ada. Memang ini adalah jumlah yang normal. Dia kata, terduduk saya. Kalau seorang 600, macam mana nak bantu 1000 orang? Masa tu kan fikir macam mana nak tolong sampai lebih daripada 100-200 orang. Kalau dah seorang ubat 600 session, seorang tu kadang-kadang kita dah cover sampai 5,000. Kata macam mana dia nak hidup kan kalau benda ni berlaku kepada orang yang memang tak mampu langsung, dan dia pun tak ada cerita, dan dia pun tak ada ni, macam mana kan? Jadi kita nak kata soal pilihan tu kan. So kita ada pilihan, tapi dia tak ada pilihan. Dengan pilihan itulah kita bersyukur. Dan dengan merasa kurang, kita belajar banyak bersyukur. Sebab tu antara momen-momen best yang saya ingat adalah masa kat kampung lah. Saya ni adalah orang yang hidup di antara dua zaman. Satu zaman tak ada handset, satu zaman ada handset. Kat kampung dulu tak ada handset, so mainlah apa benda yang nak main dekat phone tu kan. Mak kata hujan je dia pelik. Awak duduk dalam rumah hujan ni? Pelik. Kita mak suruh duduk dalam rumah kan? Tak, mak saya awak duduk dalam rumah, pergilah main hujan. Nampak cara orang kampung fikir kan. Jadi kita belajar bersyukur dengan apa yang kita ada pada waktu tu, dan kita merasa bahawa hidup kita kuat dengan apa yang kita ada sahaja. Hujan, main kawan-kawan apa semua. Dan hari ni tiba-tiba kita masuk satu zaman, saya masuk satu zaman, semua kena ada handset. Jadi kita pelik lah kan, macam mana kita nak membeza-bezakan zaman itu. Dan saya belajar dalam kedua-dua zaman ini, yang paling bahaya adalah zaman ini bukan zaman sebelum itu. Zaman kita nak hantar surat cinta tu 2 minggu baru sampai, dah tak ada perasaan tu, tak ada dah. Dah tak ada dah. Hantar kan, saya kata berkenan kat perempuan ni, hantarlah kat bawah meja dia kan. Dia baca 2 minggu kemudian, dah tak ada dah perasaan tu. Dia reply, siapa dia ni? Kan? Tapi sekarang ni kita boleh cakap apa yang kita nak cakap terus. Itu bahaya. Kita tak belajar untuk menimbang, kita tak belajar untuk fikir masa-masa, kita tak belajar untuk diam bila perlu, kita tak belajar untuk tak apalah nantilah. Kita diajar untuk cakap je apa nak cakap. Dan itu paling bahaya. Sebab tu pentingnya ruang untuk kita menimbang. Dulu kita ada banyak ruang untuk menimbang.
balik dari sekolah nak marah kat mak, mak lupa masukkan buku ke dalam beg kan. Tapi dah balik tu lama, jalan kaki. Naik basikal pun lama, 20 minit. Dah hilang dah pasal marah tu. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan tu kita dah belajar. Geram je kat mak ni. Lepas tu tiba-tiba dia ada second thought. Tapi mak pun sibuk nak pergi kebun. Nampak tak? Pentingnya ruang. Pentingnya space. Pentingnya hanya sedikit masa untuk kita second thought je. Just flow of thought kita. Dan itu yang sebenarnya diajar oleh Quran. Ada sebab kenapa bila kita lepas surah Al-Fatihah, kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah, kita tak masuk dengan satu cerita tu. Kita masuk dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim. Alif lam mim ni adalah huruf muqatta'ah yang tak ada siapa pun boleh faham. Bahkan semua ulama yang berbeza-beza pandangan ni, banyak-banyak tafsir semua ni, semua ulama sepakat kata huruf ni hanya Allah yang tahu. Rupa-rupanya pentingnya ada gap sebelum kita masuk ke cerita Nabi Adam selepas itu. Sebelum kita masuk ke cerita syaitan selepas itu, iblis selepas itu. Gapnya adalah, okey, kau relax jap. Sebelum masuk, kau kena faham yang kau memang tak tahu apa-apa. Allah nak beritahu kat kita bahawa you know nothing. Let's start by just admit that you know nothing. You need to depend on me. Gap tu penting rupanya. Gap untuk kita nak faham cerita tentang syaitan, tentang Nabi Adam tu, gap tu is very important. Kamu dah belajar surah Fatihah, kamu dah baca surah Fatihah, kamu dah tahu siapa tu golongan yang maghdub dan golongan yang sesat. Now kita masuk ke cerita seterusnya. Kita nak elaborate surah Fatihah ni, tapi before that, you need to know that you don't know. Just by 3 huruf, alif lam mim. Terus kita terpaku sekejap. Allah nak didik kita untuk merasa tidak tahu daripada merasa tahu. Okey. Itu penting. Sedikit perkongsian. Masya-Allah, dah jadi macam tazkirah maghrib ni. Okey, saya nak open lagi. Kita rehat sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, salah siapa nak order air tambah silakan. Kalau siapa nak order apa-apa pun tambah silakan. Makanan ada lagi Amir? Ada. Kalau ada angkat je tangan. Kita rehat sekejap dalam 5 minit ke 10 minit macam tu. Kemudian kita open floor kepada semua.